Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tugas asasi bagi mana-mana pemerintah adalah menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Maka infrastruktur, sekolah, hospital dan kemudahan asas disediakan, termasuk menangani permasalahan penyakit, kesihatan dan agar ada kesejahteraan bagi rakyat. Dan soal yang kritis yang perlu ditangani bagi jutaan rakyat negara kita adalah permasalahan kemiskinan. Bila kerajaan mengenakan PKP dalam menangani masalah COVID-19, ramai daripada rakyat rupa-rupanya ketara tidak punya simpanan dan hidup dalam keadaan yang tertekan dengan simpanan yang sedikit. Kita dikejutkan sekali lagi pada tahun 2019, bulan Ogos, bila Repertua United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai kemiskinan dan hak asasi, Philip Alston, menyampaikan rumusan beliau tentang kemiskinan dan bahawa pertimbangan kerajaan yang menyebut kemiskinan itu tidak melebihi 0.4%. Itu tidak dipercayai. Di Kuala Lumpur, di Selangor, lebih parah di Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, kemiskinan jauh lebih tinggi. Dan kalau kita lihat saja di sekitar kota Kuala Lumpur dan kota-kota lain, ternyata ribuan yang masuk dalam kategori miskin. Maka oleh yang demikian, kita merasakan perlu kita meneliti semula. Ini bukanlah laporan baru. Saya beri contoh umpamanya satu kajian yang dibuat oleh Profesor Fatimah Kari, seorang pakar ekonomi terkenal dari Universiti Melaya, yang melihat kemiskinan itu dari pelbagai dimensi, ya, pendidikan, kesihatan, rumah dan pendapatan, dan melihat bahawa masalahnya itu lebih serius dan parah daripada yang diketahui umum. Beliau melihat umpamanya laporan daripada KWSP, maknanya persara yang mendapat kumpulan wang simpanan pekerja, 84% dilihat daripada pelbagai dimensi miskin dan dalam kedudukan kemiskinan ketara. 84%. Dan di antara mereka, di kalangan mereka, wanita adalah jauh lebih miskin ketimbang atau berbanding dengan lelaki kalau dilihat dari segi pengangkutan, pendapatan, perumahan, pendidikan. Dan juga kelompok etnik India yang bersara lebih parah diikuti oleh masyarakat Melayu. Maka oleh yang demikian, agak perlu kita jamin supaya simpanan KWSP ini dipertahan. Kerana ini jaminan kehidupan, keselesaan masa depan. Dan oleh yang demikian, kita membantah cadangan kerajaan PN bila memudahkan pengeluaran simpanan KWSP ini kerana ia akan menyebabkan kesengsaraan di hari kemudian. Ya. Ini berdasarkan kajian yang dibuat. Ya. Dan ini juga terkait dengan penilaian kita, pandangan kita. Bila kita terima umpamanya berpuluh-puluh tahun sejak dasar ekonomi baru, kadar dan metodologi atau kaedah mengenal pasti tahap kemiskinan di negara kita dan langkah-langkah yang boleh diambil. Di masa yang lalu, bila angka ini dipertikai, termasuk kami di Parlimen, kerajaan akan senang menjawab, kita akan perkenalkan indeks baru.
indeks nisbi kemiskinan atau relatif kemiskinan, indeks kemiskinan pelbagai dimensi, dan tujuannya ialah untuk mengurangkan supaya gambaran umum bahawa kerajaan berhasil dan kadar kemiskinan dapat diselamatkan. Bila kita perkenalkan pendekatan begini, ia tidak membantu sama sekali usaha kita menyelesaikan masalah kemiskinan. September 2019, Caucus Reform dan Governance Parliament yang saya pengurusikan mengundang pakar-pakar ekonomi termasuk Profesor Jomo Kwame Sundram, Profesor Raja Rasya, Profesor Edmund Terence Gomez sebelumnya untuk memberikan pandangan kepada ahli-ahli parlimen dari pelbagai parti. Dan saya ucap terima kasih semua parti diwakili untuk memberikan gambaran dan kritikan mereka dan perlunya kerajaan mengenal pasti angka yang baru dan muhasabah. Ada pengakuan di situ walaupun seperti mana kita faham, tidak semua yang sependapat, tetapi kurang-kurangnya dari segi pihak kerajaan ditekan supaya menerima kenyataan dan fakta baru. Kalau umpamanya kerajaan mengatakan andaian di Malaysia ini hanya 1 juta yang miskin, maka pendekatan kita itu menyelesaikan masalah 1 juta rakyat miskin. Tapi kalau kenyataan itu terbukti dengan fakta 6 juta, maka program harus selesaikan kemiskinan mengikut angka yang munasabah. Tetapi ternyata walaupun ada pengakuan hari ini kerajaan PN baru nak mengatakan ya kita boleh teliti semula, ini nampak tidak ada kesungguhan dalam menyelesaikan masalah yang kita tangani sekarang. Jadi oleh yang demikian, saya berpendapat perlu kita terima kenyataan kemiskinan ketara ini terutama di kalangan seluruh rakyat pelbagai kaum termasuk Melayu, Putra Sabah dan Sarawak, dan ia akan membantu menyediakan peruntukan dan kemudahan kesihatan, pendidikan, prasarana yang tentunya akan bergajak daripada pendekatan yang ada sekarang. Negara ini, alhamdulillah, punya khazanah yang melimpah dana dan oleh demikian tidak ada alasan untuk tidak kita berikan keutamaan menyelesaikan masalah tersebut. Saudara-saudari, kalau kita lihat angka yang munasabah, penyelesaiannya juga munasabah. Kita akan tanya mengapa lebih 60 tahun merdeka, 4 dasawarsa atau dekad pelaksanaan pengagihan kekayaan, tetapi kesannya masih menyedihkan terutama di kalangan Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Sebab itu kita harus bertindak cara lebih positif. Kita tidak boleh umpamanya menggunakan kuasa hanya memperkayakan sebilangan kecil. Dan guna alasan umpamanya Pakatan Nasional adalah untuk menyelamatkan orang Melayu, yang diselamatkan dulu adalah ahli parlimen dengan jawatan baru, ya, dengan menteri-menteri yang jumlahnya terlalu tinggi, mencecah 7.6 juta ringgit setahun tambahan, kemudian dengan jawatan-jawatan GLC yang begitu banyak. Kita boleh ditegur seolah-olah tidak berbuat apa-apa sebelumnya. Tetapi yang nyata adalah perkara ini disuarakan seperti yang saya sebut tadi dalam perbincangan Caucus Parlimen itu September 2019. Walaupun kami dalam PH, saya tetap menggunakan ruang di Parlimen untuk menyergah dan menuntut supaya kerajaan lebih agresif bertindak soal yang sedemikian. Kalau betul kerajaan yang sekarang nak bantu orang Melayu, soalan yang pertama, ya, kerana parti-parti terlibat tu yang sama. Bagaimana dan mengapa tidak boleh kita tangani masalah puluhan bilion ringgit wang
saham Bumi Putra yang patut diagihkan kepada Melayu dan Bumi Putra miskin, tetapi lesap di tangan beberapa kalangan. Kedua, ratusan ribu ekar tanah rizab Melayu yang kini hilang. Hal-hal ini bagi kita harus dijawab. Bagaimana tentang tahap pengangguran di kalangan masyarakat, terutama di desa dan miskin bandar, di kalangan rakyat desa dan miskin bandar. Hal-hal ini bukan saja soalan yang patut dijawab oleh pakar-pakar ekonomis, pakar-pakar ekonomi. Kerana pakar ekonomi, seperti mana kita tahu, tidak bertugas dalam lompangan. Mereka telah kemukakan lama sebelum Philip Alston kemukakan, seperti mana terbukti dalam laporan kita dalam Caucus tahun lalu. Tetapi pimpinan politiklah yang harus sungguh punya tekad bertindak secara bersama dan memanfaatkan parlimen itu untuk berbahas dan memastikan ada penyelesaian yang lebih berkesan dan pertanggungjawaban, ketelusan, elak daripada rompakan dan keterisan. Dan ini tekad kami, mudah-mudahan dengan cara yang sedemikian, dengan sekitar 26 bilion ringgit atau 28 bilion ringgit setahun yang diperuntukkan kepada orang miskin dan kurang berpendapatan, dapat mendapat faedah dan kebajikan dan menjamin kelangsungan hidup bagi negara yang aman dan makmur, insya-Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.